Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid? Jadi pada hari ini kita akan belajar subjek RBT. Tema kita teknologi rumah tangga dengan tajuk kita ialah pertanian bandar. Standard kandungan 7.1, standard pembelajaran 7.1.2. Jadi objektif kita ialah murid boleh menjelaskan satu sistem penanaman secara takungan dalam pertanian bandar dengan betul. Okey. Kriteria kejayaan murid hari ini. Jadi murid hari ini boleh dapat melakar sistem bekas pengairan kendiri dengan betul dan tahu 3 fungsi bahagian dalam bekas pengairan dengan betul. Jadi seperti yang kita telah belajar pada minggu sebelum ni, murid tahu ada 3 jenis sistem penanaman secara takungan. Ada 3 jenis sistem penanaman secara takungan. Yang pertama, kaedah hidroponik. Okey, kaedah hidroponik. Kedua, aquaponik. Okey, aquaponik. Okey, hidroponik tu kita buat kultur lah. Kaedah kultur air. Atau kita panggil kaedah hidroponik lah, kultur air. Dan kultur air tu kita boleh kelaskan kepada 2 bahagian lah. Okey. Yang ketiga yang kita nak belajar hari ni iaitu pengairan kendiri. Okey, sistem pengairan kendiri. Jadi ada 2 jenis takungan yang kita boleh belajar. Okey, untuk hari ni kita fokuskan kepada bekas pengairan kendiri. Okey, macam mana bekas pengairan kendiri tu? Inilah contoh bekas pengairan kendiri. Okey, murid nampak bentuk macam bentuk pasu dekat sini kan? Okey. Dekat sini ada beberapa bahagian penting yang murid perlu tahu. Jadi kelebihan kaedah pengairan kendiri ni, jadi kaedah dia, kelebihan dia ialah tanaman tersebut tidak perlu disiram selalu. Okey, tak perlu disiram selalu disebabkan dia ada sistem pengairan dia sendiri. Okey, jadi kita kena kenal fungsi-fungsi tersebut. Okey, apa yang murid nampak dekat sini? Kita ada penanda aras air. Okey. Ataupun kita ada saluran air. Saluran air. Kemudian kita ada partikel kapilari. Okey. Dan kita ada medium. Jadi murid kena tahu apa fungsi-fungsi bahan yang apa fungsi-fungsi alat ataupun apa fungsi-fungsi peralatan yang ada di bawah ni. Okey, untuk itu kita perlu merujuk kepada buku teks. Okey, merujuk pada buku teks. Muka surat 70. Okey, muka surat 70 Okey, murid buka buku teks muka surat 70. Okey, dia menunjukkan macam mana bekas pengairan kendiri tersebut dibuat. Okey, bekas pengairan kendiri tersebut dibuat. Okey, bentuk dia kita nampak macam pasu kan? Macam pasu bunga. Cuma dia ada satu salur kat situ. Okey. Kita baca sama-sama. Okey, yang ini apa yang dinyatakan dalam buku teks. Okey, penanaman secara takungan ialah sistem penanaman di dalam bekas atau takungan yang direka khas bagi membekalkan air dan nutrien secara terkawal. Okey, bagaimanakah sistem penanaman di dalam takungan berfungsi? Okey, untuk bekas pengairan kendiri tersebut, dia ada sistem. Kita nak salurkan air dan juga nutrien tu secara terkawal. Okey, jadi kita tak perlulah nak siram air selalu ataupun nak letak baja selalu. Okey, jadi fungsi. Yang pertama, saluran air ni. Apakah fungsi dia? Okey. Saluran air
Nak tahu kat sini, kita baca dia punya kat sini. Saluran air. Saluran air digunakan untuk mengisi air nutrien dalam takung. Jadi dekat bekas kendiri ni, pengair kendiri dia ada saluran air. Okey, saluran air tu akan pergi ke bahagian bawah. Dia akan pergi pada bahagian bawah kat sini. Okey, kat bahagian bawah ni. Sini. Okey, jadi saluran air kita gunakan untuk fungsinya mengisi air, mengisi air. Baik. Seterusnya, air daripada bahagian bawah akan naik ke bahagian medium. Okey, melalui bahan yang boleh menyerap air. Okey. Jadi dia akan ada partikel kapilari kat sini. Okey. Partikel kapilari tu, air akan naik pada dia. Okey. Dia akan pergi kepada medium. Bahan yang boleh menyerap air. Okey, medium. Dan pergi pada medium. Okey. Apakah bahan yang boleh menyerap air? Jadi kat sini kita boleh gunakan benda lain selain daripada tanah. Kita boleh gunakan benda lain selain daripada tanah. Okey. Jadi dekat sini medium. Okey, medium ni dia menyerap air. Okey, fungsinya medium menyerap air daripada bawah. Okey. Contoh-contoh medium. Bahan-bahan yang boleh menyerap air ini. Tengok dekat sini. Ialah benang. Okey. Benang. Okey, light expanded clay aggregate ataupun leca, tempurung kelapa sawit dan sebagainya. Jadi kita tak gunakan tanah pun sebagai medium penanaman. Kita gunakan benda-benda ni. Kita boleh gunakan benang. Okey, kita gunakan leca ataupun tempurung kelapa. Jadi bahan ini dia boleh menyerap air yang berada di bawah tadi. Diserap air. Okey. Baik, fungsi seterusnya. Apa fungsi seterusnya? Penanda aras air. Yang ini. Apa fungsi penanda aras air? Okey, jawapannya ada di sini. Penanda aras air akan menunjukkan aras air dalam takungan tersebut. Dia akan tunjukkan aras air lah. Okey, jadi kalau aras air tu dia dah sampai tinggi, air dah nampak kat situ, maksudnya kita jangan letak lagi. Sebab nanti kan dia akan naik terlalu banyak pula. Dia akan jadi penanda aras air tu, dia akan menunjukkan aras air dalam takung tersebut. Jadi dekat sini ada juga satu lagi, lubang limpah. Okey, lubang limpah fungsinya pula untuk mengeluarkan air yang lebih tadi. Okey, mengeluarkan air yang lebih tadi. Jadi ini contoh sistem bekas pengairan kendiri. Sebenarnya kita boleh buat benda ni. Kita boleh buat sendiri. Nanti kita akan buat projek. Projek bagaimana nak menghasilkan bekas takung. Bekas penanaman serta takungan kemudian. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Apa yang murid perlu buat pada hari ini ialah dengan merujuk buku teks muka surat 70 tadi, murid perlu menyatakan apakah fungsi bahagian pada gambar di atas. Apakah fungsi bahagian tersebut? Jadi cikgu ada sediakan jadual dekat sini. Murid lengkapkan jadual tersebut. Apakah fungsi bahagian-bahagian tadi? Saluran air tadi, apa fungsi dia? Jadi murid perlu rujuk pada buku teks muka surat 70. Begitu juga penanda aras air, medium dan juga yang lain-lain. Jadi murid lengkapkan
jadual ini, okey, untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi bahagian-bahagian dalam bekas pengairan kendiri tadi. Okey? Baik. Itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.